Hello tim Doramita. Saya sangat suka cerita ini, ia memang ketagih. Saya tak boleh berhenti menontonnya dan watak-wataknya sangat kaca. Dan para gadis pula usah cakaplah, semuanya sangat cantik. Lepas kamu menontonnya, kamu akan menambahkannya ke dalam senarai kegemaran kamu. Saya jamin. Jadi bersedialah karena spoiler akan datang. Seri ini bermula dengan seorang pelajar bernama Mioru yang sedang tidur di dalam kelas. Bermimpi bahwa gadis yang disukainya, rakan sekelasnya Jeonseo, meluahkan cintanya kepadanya. Pada ketika itu, apabila melihatnya tertidur, rakan sekelasnya mengejutkannya untuk memberitahu bahwa kelas sudah tamat dan dia, selepas terjaga, mula memandang Jeonseo tanpa berani bercakap dengannya dan meluahkan perasaannya. Selepas itu, ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Mioru melihat Jeonseo dipaksa masuk ke dalam sebuah kereta, jadi dia memutuskan untuk mengekori mereka bagi mengetahui kemana dia dibawa. Di dalam kereta itu ada ayah Jeonseo yang sama seperti seluruh keluarganya, sebenarnya ialah seekor pontianak yang mengusahakan pembuatan wain yang berasal daripada darah manusia dan ditapis untuk dimakan oleh pontianak abad ke-21 yang sudah pun berintegrasi dalam masyarakat bersama orang normal. Sambil mereka berbual, Jeonseo yang mempunyai daya bau yang sangat kuat coba meyakinkan ayahnya tentang keinginannya untuk menjalani kehidupan normal dan menamatkan pengajiannya. Walau bagaimanapun, ayahnya memaksanya pergi ke gudang wine miliknya, di mana setelah tiba, dia mula memeriksa kualiti wine itu. Beberapa saat kemudian, Mioru tiba di gudang wine itu. Tetapi ketika coba membrek, tayar basikalnya tergelincir dan dia jatuh ke tanah, lalu tangannya berdarah. Pada ketika itu, Jeonseo mengesan bau darah rakan sekelasnya dari dalam, lalu segera keluar untuk membawanya pergi dari tempat itu agar ayahnya tidak dapat mencederakannya. Namun ketika mereka melarikan diri, kualiti darah Mioru menarik perhatian Jeonseo yang tidak mampu menahan dirinya dan selepas menghisap darah dari tangannya, dia menggigit lehernya untuk mendapatkan lebih banyak darah. Apabila menyadari apa yang telah dilakukannya, dia memberikan ubat kepadanya dan pergi dengan rasa malu atas apa yang berlaku. Keesokan harinya, ayahnya sekali lagi memintanya pergi ke gudang wain untuk bekerja sebagai sommelier dan selepas itu, di dalam kelas, Mioru mula memerhatikannya, sedar bahwa dia ialah seorang pontianak sambil mengingati apa yang berlaku malam sebelumnya. Walaupun begitu, memandangkan kecantikan Jeonseo yang luar biasa, kita dapat melihat bagaimana Mioru masih tetap jatuh cinta kepadanya. Pada waktu makan tengah hari, dia memberitahu Mioru bahwa dia ingin bercakap dengannya, jadi dia mengajaknya berjumpa selepas kelas di halaman sekolah. Dengan itu, sebaik sahaja pelajaran tamat, Jeonseo menunggunya dengan lebih banyak ubat di tangan dan bersedia untuk meminta maaf sekali lagi atas apa yang berlaku. Namun, karena rasa tidak yakinnya, Mioru tidak berani mendekatinya. Pada ketika itu, Jeonseo dengan gelisah melihat seorang pemuda bernama Shiwoo yang rupa-rupanya ialah seorang pontianak yang pernah menjalinkan hubungan cinta dengannya 50 tahun sebelumnya tiba di sekolah dengan niat untuk menyerang Mioru. Lalu, dia mengejarnya dan selepas satu pertengkaran di mana dia mengaku bahwa dia mahu kembali bersamanya, dia berjaya membuatnya pergi tanpa mencederakan rakan sekelasnya. Kemudian, Jeonseo pergi bersama rakannya Sujung ke kedai sekolah, di mana gadis itu mengaku betapa dia sangat menyukai penjaga kedai itu, seorang pemuda bernama Hyunjae. Kemudian, Shiwoo muncul dan meminta Jeonseo bercakap berdua dengannya di tempat yang lebih tenang. Apabila tiba di sana, dia mengaku bahwa dia masih jatuh cinta dan berniat untuk menyambung semula hubungan mereka, sesuatu yang ditolaknya mentah-mentah sebelum berlalu pergi. Dalam keadaan ini, Shiwoo memutuskan untuk mendekati guru Jeonseo yang bertanggung jawab terhadap pendermaan darah di sekolah. Dan selepas berbual dengannya tentang jenis darah, dia meyakinkannya bahwa bau darahnya sangat menarik, yang membuatkan guru itu sedikit terkejut dan berasa pelik dengan kata-katanya. Apabila mendengar perbualan antara mereka berdua, Hyunjae muncul dan menggeser Shiwoo
yang ternyata dikenalinya untuk berjumpa dengannya secara berdua kemudian. Sebaik sahaja mereka bertemu, Hyun-jae mengaku bahwa dia ialah seorang manusia serigala dan selepas memarahinya atas tingkah lakunya terhadap manusia, dia menumbuknya dan memberi amaran agar dia tidak muncul lagi di sekolah, memandangkan niatnya adalah untuk mencari sejenis darah yang unik dan tiada duanya yang ternyata dimiliki oleh Myoru yang sedang berada dalam bahaya. Akhirnya, Myoru datang menemui Jeonseo yang sadar akan bahaya yang dihadapinya. Selepas memberitahunya segala yang dia tahu tentang Pontianak, memberikan lebih banyak obat kepadanya dengan tujuan untuk memadamkan ingatannya dan menjauhkannya daripada sasaran Shiwu. Namun, obat-obat itu nampaknya tidak berkesan pada Myoru yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut selepas mendengar penjelasan rakan sekelasnya. Seterusnya, Shiwu berpindah ke rumah Jeonseo dan selepas menunjukkan luka yang disebabkan oleh Hyun-jae kepadanya, dia meyakinkannya bahwa ada seorang manusia serigala dalam kalangan mereka. Selain itu, dia mula mengesyaki bahwa Jeonseo mempunyai lebih banyak maklumat tentang darah istimewa yang sedang dicarinya. Jadi dia bertanya sama ada dia pernah berpeluang menghidu baunya, dan dia, karena takut akan keselamatan rakan sekelasnya, menjawab tidak. Walaupun begitu, kemudian Shiwu, yang tidak berhenti dalam pencariannya, diperkenalkan sebagai pelajar baharu di sekolah, lalu menyebabkan di satu pihak kekaguman daripada para pelajar perempuan kerana ketampanannya dan, di pihak yang lain, rasa cemburu Myoru yang melihat bagaimana dia duduk di sebelah Jeonseo. Apabila guru tiba, dia memberitahu para pelajar bahwa mereka perlu melakukan pendermaan darah pada hari berikutnya, lalu menimbulkan ketakutan pada Jeonseo yang tahu bahwa Shiwu akan menemui darah istimewa Myoru. Selepas kelas, Sujung bertanya kepada Jeonseo sama ada dia mengenali pelajar baharu itu, dan dia yang tidak mampu berbohong kepada rakannya, meyakinkannya bahwa dia hanyalah seorang kawan lama. Jadi, selepas itu, Sujung memintanya memperkenalkannya supaya dia dapat mengenalinya dengan lebih baik. Dan dia berjanji bahwa dia akan bercakap dengannya. Oh, alamak. Kembali ke kelas, Shiwu cuba meletakkan Jeonseo dalam keadaan serba salah, jadi dia mengambil minumannya dan membuatkan pelajar lain melihat bau peli yang datang daripada botolnya. Myoru, yang sedar bahwa Jeonseo meminum darah haiwan, mengambil botol itu dan selepas meneguk sedikit, meyakinkan bahwa itu hanyalah minuman biasa dengan tujuan untuk mempertahankannya. Wah, kalau itu bukan cinta, saya pun tak tahu apa itu. Apabila keluar dari kelas, Myoru tinggal bersama Jeonseo untuk bercakap dengannya. Di bawah pandangan tajam Shiwu yang memerhati dengan cemburu hubungan baik antara mereka berdua. Kemudian, dia cuba memegang tangannya, tetapi Hyun-jae muncul untuk menghalangnya. Lalu Shiwu mengaku bahwa dialah manusia serigala yang menyerangnya dan Hyun-jae mengakuinya tanpa sebarang segan. Sejurus selepas itu, ibu bapa Jeonseo muncul lagi meminta bantuannya sebagai ahli keluarga dalam sebuah lelongan dan selepas pulang ke rumah, dia akhirnya bergaduh dan memukul Shiwu selepas dia terus mendesak untuk menyambung semula hubungan mereka. Aduh, menjengkelkan betul lelaki ini. Keesokan harinya, Jeonseo menyediakan hidangan istimewa untuk Myoru dengan tujuan menyamarkan bau darahnya semasa pendermaan. Dan memang betul, apabila Shiwu mendekat untuk menghidu darahnya, dia nampaknya tidak mengesan apa yang istimewa lalu pergi. Namun, apabila kelas tamat, dia mencadangkan kepada Myoru supaya pergi bersamanya ke rumahnya. Dengan itu, apabila Jeonseo tiba di rumah dan melihat basikal Myoru diparkir di taman, dia masuk ke dalam rumah dan memukul Shiwu kerana apa yang berlaku. Namun, kerana sehingga saat itu, dia belum melakukan apa-apa kepada Myoru, dia menyesal dan selepas merawat lukanya, dia meninggalkan mereka berdua bersendirian. Tetapi pada ketika itu, Shiwu mengambil kesempatan atas ketiadaannya untuk menggigit tangan Myoru dan menghisap darahnya. Namun Jeonseo muncul dan merayunya demi menyelamatkan nyawa rakan sekelasnya agar dia tidak memberitahu ayahnya bahwa Myoru ialah pembawa sejenis darah yang sangat berharga bagi para Pontianak, sambil meyakinkannya bahwa ayahnya itulah yang menyebabkan kematian ibu manusianya sendiri dengan mengambil kesempatan atas kualiti darahnya yang sangat baik. Selepas itu, Shiwu meyakinkannya bahwa dia akan merahsiakannya kerana cinta yang dirasainya terhadapnya. Dan kemudian Myoru mencadangkan kepada Jeonseo agar dia mengubahnya menjadi Pontianak supaya dia selamat. Walau bagaimanapun,
dia menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak mampu melakukannya. Kerana untuk itu dia perlu menjadi Pontianak 100% dan bukan hanya daripada sebelah ayah. Apabila melihat kebimbangannya, Myoru cuba menceriakannya dengan menyanyikan sebuah lagu yang merupakan kegemarannya. Namun, beberapa saat kemudian kedengaran jeritan dan apabila kedua-dua orang muda itu pergi ke tempat tersebut untuk mengetahui apa yang telah berlaku, mereka mendapati Hyunjae berada di situ bersama satu mayat. Kemudian dia mengaku kepada mereka bahwa itu ialah pembunuhan kelima dalam beberapa hari kebelakangan ini dan menegaskan bahwa seorang Pontianak bertanggung jawab atas semua kematian itu kerana semua mangsa merupakan pembawa darah yang sangat berkualiti. Apabila mendengar kata-katanya, Jeonseo sadar bahwa pelakunya mungkin ayahnya, jadi dia pergi menemuinya untuk bertanya. Tetapi perbualan itu berakhir dengan pertengkaran yang hebat. Selepas semua itu, Shiwoo terserempat dengan Jeonseo di jalan dalam keadaan hancur, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk memeluknya dan cuba menenangkannya. Namun begitu, Myoru yang melihat adegan itu dari jauh cuba menjerit kepadanya untuk memisahkan mereka dan supaya dia datang kepadanya. Tetapi dia tidak mendengarnya dan akhirnya pergi bersama Shiwoo. Seiring berlalunya hari, pembunuh itu terus bermaharajalela yang menyebabkan ketakutan dalam diri Jeonseo dan juga Shiwoo. Pada suatu malam, ketika Myoru menunggang basikalnya, dia melihat seorang lelaki pelik memegang sujung, jadi dia memberitahu Jeonseo kerana takut lelaki itu mungkin seorang Pontianak. Dan lalu dia pergi bersama Shiwoo ke tempat yang ditunjukkan oleh Myoru. Namun, apabila tiba di sana, Sujung meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik sahaja, tetapi penyerangnya telah menculik Myoru. Aduh, tidak, mereka dah nak jadikan dia Wayne. Dengan itu, Jeonseo memberitahu Hyunjae tentang apa yang berlaku. Dan mereka bertiga memutuskan untuk pergi mencari Myoru bersama-sama, yang rupa-rupanya diculik di gudang Wayne ayah Jeonseo, yang niatnya adalah untuk mendapatkan darahnya, sudah tentu. Kemudian mereka bertiga menuju ke gudang wine itu dan selepas bertarung dengan orang-orang suruhan ayahnya, Jeonseo berjaya masuk dan menyelamatkan Myoru tepat pada waktunya. Selepas itu, dia bertengkar dengan ayahnya dan menegurnya kerana sikap pentingkan dirinya, lalu membuatkan lelaki itu kelihatan benar-benar terpinga-pinga sambil cuba menerima gambaran yang dimiliki oleh anak perempuannya sendiri terhadap dirinya. Ketika keluar bersama Myoru, pembantu ayahnya mengaku kepada Jeonseo bahawa lelaki itu juga ialah punca kematian ayah Shiwoo. Namun, di sebalik dahaga balas dendamnya, Shiwoo memutuskan untuk tidak melaksanakannya kerana cinta yang dirasainya terhadap Jeonseo. Keesokan paginya, Jeonseo pergi ke hospital untuk melawat Myoru yang sedang berada di bawah pemerhatian memandangkan banyaknya darah yang dia hilang pada malam sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Sujung muncul dan berterima kasih kepadanya kerana telah menyelamatkannya dengan menyangka bahawa dia melakukannya kerana cinta. Namun, dia menafikannya dan meyakinkannya bahawa dia hanya mencintai Jeonseo. Selepas itu, Shiwoo dan Hyunjae juga muncul dan kepada Hyunjae, Sujung meluahkan cintanya serta berjanji untuk kekal hanya di sisinya. Setibanya di rumah, Jeonseo dan Shiwoo berbual tentang apa yang telah berlaku apabila tiba-tiba ayahnya masuk dan akhirnya meminta maaf kepadanya serta membenarkannya menumpukan perhatian hanya pada pelajarannya. Dan kemudian dia menyerahkan kepada Shiwoo surat hak milik syarikat Wayne-nya yang diasaskannya bersama ayah lelaki itu sebelum dia meninggal dunia untuk mengimbangi kematiannya dalam satu cara. Entahlah, Rick. Beberapa hari kemudian, Jeonseo pergi bersama Shiwoo untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Hyunjae yang perlu pergi atas urusan kerja. Selepas itu, Shiwoo mengaku kepada Jeonseo bahawa dia sedar dia mencintai Myoru, jadi dia mendoakan yang terbaik buat mereka berdua. Selepas itu, kita diperlihatkan Hyunjae bertemu dengan pembunuh itu yang rupanya bekerja untuknya, memandangkan sebenarnya minat tersembunyinya ialah perniagaan Wayne bertapis untuk Pontianak. Wah, plot twist betul. Seiring berlalunya waktu, kita juga melihat bagaimana hubungan antara Jeonseo dan Myoru semakin mendalam sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan sepenuhnya sisi Pontianaknya demi hidup sebagai orang biasa bersama lelaki itu seperti yang dia inginkan. Dan begitulah berakhirnya drama ini.
Jangan lupa tinggalkan like kamu, langgan, dan jangan lepaskan lagi video-video seperti ini. Jumpa lagi pada lain kali.